الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Al-Syeikh Al-Imam Ar-Ra'ini Al-Maliki rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, faslun ay hadha faslun, ini suatu fasal. Al-alamu naw'ani syakhsiyun wa huwa ma wudi'a li syai'in bi'ainihi la yatanawalu ghairahu. Jadi sambung perbahasan berkaitan dengan isim alam, yang mana dulu dia sebut bahawasanya isim ma'rifah yang paling ma'rifah ialah dhamir, kemudian isim alam. Maka hari ini kita akan membahaskan secara tuntas berkenaan dengan isim ma'rifah yang bernama isim alam. Maka dia kata al-alamu naw'ani, bermula isim alam itu mubtada, khabar, naw'ani ialah dua kategori. Dua kategori dia sebenarnya banyak. Cuma ni kategori yang pertama lah. Apa naw'ani tu? Badal ba'du minal kul, syakhsiyun, iaitu isim alam syakhs dia panggil syakhsiyun. Ada satu lagi, sekejap lagi dia akan sebut wajinsiyun, dan isim alam jenis. Maka dia kata apa itu syakhsiyun? Wahwa, dan bermula dia syakhsi, khabar, ma barang, wudi'a yang diletakkan akan barang, dhamir mustatir huwa, naib fa'il kembali kepada ma, barang yang diletakkan akan dia akan barang. Ma wudi'a, barang yang diletakkan akan dia akan barang tu li syai'in, bagi sesuatu, li syai'in jar majrur. Wudi'a li syai'in, diletakkan pada sesuatu. Diletak ni dibubuh lah. Diletakkan ni dibubuh. Contoh kita kata Zaidun tu kita letak pada batang tubuh A, namanya pun Zaidun lah. Muhammadun tu satu nama isim alam syakhs, kita letakkan kepada tuan tubuh badan B, jadi nama B tu Muhammadun. Itulah ma wudi'a li syai'in tu. Bi'aini syai', dengan dirinya, diri suatu tu. Mana bila kata bi'ainihi, maknanya ghaira ainihi, yang selain daripada dirinya tu bukan nama tersebut. Nama tu kita letak Zaidun. Jadi Zaidun tu hanya terkena kepada batang tubuh A sahaja. Walaupun Zaidun tu ada banyak, tapi kita letakkan pada batang tubuh A saja. Batang tubuh B pun Zaidun juga, tapi Zaidun yang lain. Bukan Zaidun yang A. Zaidun yang B, Zaidun dengan A lain. Zaidun A tak sama dengan Zaidun B, walaupun nama sama tapi berbeza. Maka itulah isim alam syakhs, dia tertentu pada orang tertentu. La yatanawalu ghairahu, ay la yatanawalu ma wudi'a tu, tidak berpindah ia barang yang diletakkan tadi, iaitu nama tu lah. Jadi ma tu kena pada lafaz. Lafaz. Tidak berpindah ia lafaz yang kita letakkan tu ghairahu, ghaira ainihi.
selain daripada yang kita tentukan, selain yang telah ditentukan. Ataupun kita kata ghairahu ghaira syai'in bi'ainihi, selainnya selain sesuatu yang secara tertentu. Tak berpindah lah. Jadi Zaid walaupun nama banyak, Zaid A tak akan pindah pada Zaid B, Zaid B tidak akan pindah pada Zaid A. Zaid A lain, Zaid B lain. Muhammad A lain, Muhammad B lain. Itulah isim alam syakhs. Tu cara mudah cakap lah. Isim alam syakhs, isim alam syakhs, dia isim alam syakhsi. Begitu. Jadi ghaira tu maf'ulun bih wa huwa mudhaf, hu mudhafun ilaih. Yatanawalu, fa'il dia dhamir mustatir, kembali kepada syai'. Boleh juga. Ataupun kembali kepada ma wudi'a li syai'in. Boleh juga. Ka Zaidin, contoh bagi isim ala syakhs, ay wa dzalikal alamus syakhsiyyu sabitun, sabit ia ka Zaidin, seperti lafaz Zaid. Zaidin jar majrur. Jadi Zaid isim alang, isim alang, mana dia bukan isim dhamir, bukan isim mausul, bukan isim isyarah, bukan, dan bukan alif lam ta'rif, bukan juga. Jadi dia isim alam. Kena pada siapa? Kena pada batang tubuh si fulan. Si fulan tu nama Zaid. Zaid yang nama si fulan tu, si fulan yang bernama Zaid tu, bukannya si fulan Zaid ni, bukan. Bukan si fulan Zaid C, bukan si fulan Zaid D, bukan. Si fulan yang namanya Zaid itu kena pada A saja, bukan B, bukan C, bukan D, walaupun nama sama. Wa Fatimata atah pada Zaidin. Wa Fatimata mamnu' min as-sarf. Kita dah bahas dah dulu. Mamnu' min as-sarf kerana ada dua illah, iaitu pertamanya isim alam, yang keduanya ta'nits. Ta'nits lafzi dan maknawi. Kerana Fatimah ni lafaznya pun ta'nits, makna pun ta'nits kerana dia tu perempuan. Wa Makkata atah kepada Zaidin, juga mamnu' min as-sarf kerana dia isim alam dan ada ta'nits, ta'nits lafzi. Maka Makkah pun nama bagi benda tertentu, iaitu kita kata kawasan yang adanya Kaabah, contohnya kita panggil Mekah. Maka Mekah tu isim alam syakhs, ismul alam asy-syakhs, ataupun isim ataupun ismul alam asy-syakhsi, isim alam yang dibangsakan kepada puak tertentu sahaja, golongan tertentu sahaja, ataupun individu tertentu sahaja. Individu lah lebih tepat. Kalau golongan dan puak tu, itu isim alam jinsi. Sehari kita akan bahas. Lepas tu wasyadqam. Wasyadqam tu nama orang tu. Dan wasyadqam, dhabit pada kata syadqam, yakni ismu Jamal, ismu Jamalin Nu'man ibnil Munzir. Ismu nama Jamal unta, An-Nu'man ibnil Munzir. Ini nama bagi unta Nu'man bin Munzir. Syadqam ni. Jadi Syadqam ni adalah isim alam bagi unta milik An-Nu'man ibnul Munzir. Okey, selesai. Wa Qarnin, dan Qarnin. Dan apa dia tu? Dan Qarnin. Qarnin pun nama juga ni. Isim alam juga, isim alam juga. Dia kena pada orang tertentu. Qarnin ni ialah Qarnin ni ialah nama bagi kabilah Uwais Al-Qarni. Jadi Qarn, Qarnin ni isim alam bagi satu kabilah Uwais Al-Qarni. Habis dah. Itulah alam syakhsi. Itulah isim alam syakhsi, iaitu isim alam yang diletakkan pada sesuatu secara tertentu, tidak dikongsi dengan orang lain. Okey, selesai. Wa jinsiyun ataf kepada syakhsi, isim alam yang peseng jenis. Jinsiyun ay mansubun ilal jinsi, yang dinisbahkan kepada jenis. Apa dia tu? Al-istinaful bayani wa huwa, dan bermula dia jinsi. Huwa tu mubtada, khabar ma barang, wudi'a yang diletakkan akan dia akan barang. Diletak, dibubuh, diletak li jinsin bagi satu jenis, itu jar majrur, minal ajnasi daripada beberapa jenis-jenis, itu pun jar majrur.
Nama tersebut ma'rifah, isim alam, tapi terkena kepada jenis sesuatu. Jenis manusia, jenis singa, jenis kucing, jenis rimau. Contohlah, kita buah nama pada satu jenis rimau. Contohnya Usama. Kalau bahasa Arab dia ada. Orang Arab dia ada letak isim alam bagi satu jenis. Contohnya pok singa dia panggil Usama. Maka Usama tu bukan tertentu kepada orang tu ya, bukan tertentu kepada satu benda tak, bahkan tertentu kepada satu jenis. Semua pok singa dia panggil Usama, nama dia begitu. Maka dia pun buat sebut nama dia. Contoh ka Usamata lil asadi. Jadi Usamah mamnu' minas saraf kerana dia isim alam, lagi pula dia itu ada ta'nits lafzi. Jadi isim alam jadi mamnu' minas saraf. Kita dah bahas dah mamnu' minas sarf. Usamah tu lil asadi, ai hala kauni usamata sabitan lil asadi. Lam ta'alluq satu mahzuf hal bagi Usamah. Hal keadaan Usamah itu sabit ia bagi nama jenis singa. Jadi orang Arab panggil Usamah ni kena kepada puak singa. Mana-mana singa lah, bukan singa tertentu. Kalau kita ke ada kucing panggil mawar, contohnya mawar tu kena pada kucing tu ya, tak kena pada seluruh kucing. Kena pada kucing tu jadi alam syakhs, dia tak panggil alam jinsi. Jadi orang Arab ada nama isim alam yang mana nama itu tertentu kepada puak itu saja. Contohnya semua puak singa, semua jenis singa dia panggil Usamah. Jadi Usamah tu isim alam jinsi. Jadi isim alam jinsi ni agak jaranglah berlakunya. Yang biasa ghalibnya isim alam syakhs. Termasuklah nama Allah Subhanahu wa taala, nama-nama Allah Subhanahu wa taala isim alam syakhs. Wa thu'alata, atah lagi kepada Usamah, juga mamnu' minas saraf kerana isim alam, lagi pula ta'nits lafzi. Wa thu'alata, dan nama thu'alah. Thu'alah ni pula litha'labi, kepada pelanduk. Kepada pelanduk, diletakkan kepada pelanduk. Wa dhu'alata, atah lagi kepada Usamah, juga mamnu' minas saraf kerana dia isim alam, lagi pula dia itu ta'nits lafzi dengan ta marbutah belakang tu. Lidzabi ataupun lidzibi, bagi serigala. Tu semua nama-nama isim alam jenis. Kena kepada serigala dia panggil az-zibi. Kena kepada musang ataupun pelanduk dia panggil thu'alah. Kena kepada singa dia panggil Usamah. Begitu peseng dia. Tu. Jangan pula lepas ni kita kata tak boleh lah panggil nama orang Usamah, sebab Usamah ni nama orang Arab panggil kepada singa. Bukan. Tu nama peseng jenis singa namanya Usamah, orang Arab letak, bukan tak boleh letak nama Usamah. Kemudian wa ummu aritin, dan ummu arid, ummi arid. Ummi lah atah pada Usamah, majrur. Wa ummi aritin, nampak macam ummi ni macam bagus, rupanya lil aqrabi, kepada kalau jengking. Nama ummu arid disebut kali orang Arab khusus kepada puak-puak kalau jengking. Itulah dia panggil isim alam jenis. Mudah ya. Wahwa, dan bermula dia dia isim alam jenis ni fil makna, ai khabar sabitun, sabit ia fil makna, pada makna. Pada makna jar majrur, makna dia tu macam kan nakirati, seolah-olah macam nakirah, jar majrur. Isim alam jenis ni sama lebih kurang macam nakirah, tapi bukan nakirah. Sebab apa dia kata sama macam nakirah? Li'anna syakhsi, kerana bahawasanya isim alam syakhs tu khabar li'anna syai'un, meliputi, meratai, merangkumi fi jinsihi, fi jinsi syakhsi, ataupun fi jinsihi, fi jinsi syai', pada jenis sesuatu. Kan kita kata kalau nakirah ni bila sebut satu perkataan, contoh talibun, dia kena kepada mana-mana orang yang namanya talib. Muhammad pun talib, Ahmad pun talib, Ali pun talib, pelajar lah. Bila sebut talibun dengan nakirah, kena kepada mana-mana pelajar. Begitu juga isim alam jenis, bila sebut Usamah, kena kepada mana-mana singa. Cuma dia hanya tertentu pada singa, dia tak tertentu pada kucing, dia tak tertentu pada orang.
Usamah tu orang Arab letak khusus untuk peseng singa. Jadi seolah-olah nampak sama macam nakirah, tapi tak sama. Sama dari sudut dia meratai. Nama itu kena pada macam-macam orang. Talibun nakirah kena pada Ali, kena pada Muhammad, kena pada Ahmad. Tapi kalau Usamah kena pada singa A, singa B, singa C, singa saja. Dia tidak tertentu kepada orang tu. Andai kata singa kita namanya Ahmad, itu jadi isim alam syakhs. Dia tidak jadi isim alam jenis. Kerana kita namakan singa kita tu Ahmad, singa yang kedua kita panggil Muhammad. Jadi itu tak jadi isim alam jenis dah, dia panggil isim alam syakhs. Kerana kita ma wudi'a li syai'in bi'ainihi, kita letakkan nama tu pada dia saja. Maka dia panggil isim alam syakhs. Ni. Kemudian wahwa bi fataqulu likulli asadin, maka berkatalah oleh engkau, likulli asadin jar majrur, asadin mudhafun ilaih, berkata oleh engkau, dhamir mustatir anta, kepada setiap harimau pula singa, ra'aitahu, jumlah tu sifat bagi asadin. Kerana ada atas kaedah al jumlatu ba'dan nakirati sifatun, jumlah selepas nakirah tu i'rab dia sifat. Jadi jumlah tu fi mahalli jarrin sifatun lil asad. Gitu lah. I'rab dulu fi'il madhi apa dia, fa'il apa dia, maf'ul apa dia, jumlah tu baru jadi fi mahalli jarrin sifatun lil asad. Setiap singa yang telah melihat ia oleh engkau akan tiap-tiap singa tu. Maka mu kata gini, kalau tengok tiap-tiap singa tu mu akan kata gini, hadza usamatu muqbilan. Bermula ini asad tu lah, ialah khabar usamatu, ialah usamah tu nama dia. Muqbilan ay hala kaunihi muqbilan, hal keadaannya menghadap, ini menghadap kita. Muqbilan ay muqbilan lana, boleh juga. Boleh belakang lah tu, muqbilan tu terjemah macam-macam boleh. Dia hal, boleh buat hal. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, wa yanqasimul alamu aidan wa yanqasimul alamu aidan ila ismin wa kunyatin wa laqabin. Matu habis dah selesai dah isim alam syakhs, isim alam jinsi, selesai. Kemudian kita bahagi pula isim alam ni kepada kategori yang lain pula. Wa yanqasimu, dan terbahagi ia al-alamu fa'il, isim alam itu aidan juga ilasmin, kepada isim. Ni terbahagi pula kepada isim ataf wa kunyatin, dan kunyah, ataf wa laqabin, dan laqab. Isim nama, kunyah dan laqab. Jadi apa beza antara isim, kunyah dan laqab? Kita tulis depan. Isim, kunyah, laqab. Isim ialah ma wudi'a lidzati bi khususiha. Mawudi'a belaka, tapi lain-lain. Tadi isim alam jenis mawudi'a lain, isim alam syakhsi mawudi'a lain, bi khususiha. Mawudi'a bidzati bi khususiha min ghairi isy'ar, min ghairi isy'ari madhin wala dhammin, wa in tadammanaha wala tusuddira, ataupun tasaddara pun boleh.
bi abin wala ummin wala ibnin wala bintin. Habis. Panjang. Okay, ising. Apa itu ising? Ma wudi'a. Macam tadilah. Ma ni kena pada lafaz. Ma tu kena pada lafaz. Ma wudi'a, barang yang diletakkan, yang dibubuhkan, lizzati, bagi satu zat. Satu zat ni bukan makna sifat, bukan lawan sifat ni. Satu zat ni satu benda. Bukan lawan sifat tu. Bi khususiha, dengan secara khusus. Okey, secara khusus lah. Nama yang diletakkan pada satu benda secara khusus. Min ghairi isy'ari madhin, tanpa ada tanpa memberi faham kepada puji, tanpa memberi faham pada pujian. Wala dhammin, dan tanpa memberi faham kepada kejian. Wa in tadammanaha, meskipun nama itu nampak ada pujian dan ada kejian. Contoh, nama yang mempunyai ada pujian. Contoh, nama orang tu Hasan. Hasan ni baik, baik itu pujian lah. Hussein. Hussein ni nama orang ni. Dia ada memberi faham baik, memberi faham baik. Walaupun dia memberi faham baik, tapi masalahnya dia wudi'a lidzatin bi khususiha. Dia diletakkan kepada orang tertentu, namanya Hasan dan Hussein. Wala tasaddara pun boleh, tusuddira pun boleh. Dia tasaddara ni boleh lazim, boleh mutaaddi. Kalau lazim, tasaddara dengan makna taqaddama. Tidak terdahulu. Yang ni tidak terdahulu perkataan itu bi abin, dengan lafaz abin. Abu Bakar ke apa ke, tidak didahului dengan perkataan abu, ataupun ummu sekian-sekian, ataupun ibnu sekian-sekian, ataupun bintu sekian-sekian. Tu bukan nama belaka tu. Tu bukan nama. Itulah takrif nama. Selesai. Kemudian kita pergi pada takrif yang seterusnya, iaitu takrif kunyah. Jadi kita nak bezakan ising, kunyah dengan laqab. Ni tak ada dalam jurumiyah. Maka kunyah ni pun kunyah ni ma tasaddara. Ma tasaddara bi abin wa ummin, ataupun au ummin au ibnin au bintin. Kunyah ialah ma tasaddara, lafaz yang terdahulu ia lafaz dengan perkataan abin, ummin, ibnin, bintin. Abu Bakrin, kunyah tu. Ummu Habibah, kunyah tu. Ibnu Zaidin, kunyah lah tu. Bintu Ibrahim, kunyah. Tu kunyah. Depan-depan dia ada perkataan abun, ummun, ibnun, bintun. Satu lagi laqab. Laqab. Laqab ni pula ialah mana tadi? Laqab ialah ma asy'ara. Ma asy'ara bimadhin au dhammin. Barang yakni lafaz yang memberi faham, ataupun yang membawa yang membawa lafaz tu dengan puji ataupun keji. Contoh laqab yang puji, Zainul Abidin. Contoh, Zainul Abidin ni laqab. Hujjatul Islam. Tu laqab tu, Hujjatul Islam. Ni semua yang baik lah. Kalau yang keji, contohnya orang Arab panggil anfun naqah. Hak ni yang keji ni, hidung unta. Hidung unta, orang Arab panggil hidung unta ni untuk benda yang keji. Bukan laqab yang baik lah, laqab yang buruk. Ini contoh ataupun takrif yang membezakan ising, kunyah dan laqab. Maka ketiga-tiga ni boleh jadi ising alam. Terbahagi ising alam kepada ising, laqab dan kunyah. Kemudian dia kata,
Falismu, maka dia pun nak terang satu-satulah, seko-seko. Falismu, maka bermula ising itu mubtada. Kama mathalna ay sabitun khobar. Khobar mahzuf. Sabit ia kama mathalna, seperti mana telah membuat contoh oleh kami. Kami musannih lah. Ka Zaidin, contohnya seperti Zaidin. Ay wa dzalikal ismu sabitun ka Zaidin. Bermula demikian ising itu sabit ia seperti Zaid. Contoh Zaid lagi, ulang balik lah. Jadi Zaid tu contoh bagi ising alam syakhs, dan dia itu kategori isim. Wa Usamata, atah pada Zaidin. Usamah tu dia peseng ising alam jenis, dan dia kategori ising. Okey, selesai. Wal kunyatu, dan bermula kunyah itu khabar. Ma suddirat, ada nuskhah suddira, ada nuskhah suddirat, boleh belaka. Ma tu boleh muzakkar, boleh muannas. Cuma kalau muzakkar lebih elok lah, sebab ma tu aid dia kepada lafaz. Ma suddirat ataupun ma suddira, barang yakni lafaz yang didahului akan dia akan barang tu bi abin, dengan lafaz abin, au ummin ataupun ummin. Jadi dia didahului dengan lafaz abin ataupun ummin. Ada lagi tu ibnin ataupun bintin. Gitulah. Contohnya ka Abi Bakrin. Ai wa dzalika ma suddira bi abin au ummin sabitun ka Abi Bakrin. Seperti nama Abi Bakar. Jadi Abu Bakar nama dia ialah Abdullah ibnu Abi Quhafah radhiyallahu taala anhum. Radhiyallahu taala anhu. Itu Abdullah ibnu Abi Quhafah radhiyallahu taala anhuma. Tu namalah Abu Bakar tu. Lepas tu wa ummi Kulthumin, dan ummi Kulthum, wa ummi atah pada Abi Kulthumin. Ni untuk perempuan pula, Ummu Kulthum. Okey, Abi Bakar ialah isim alam syakhs. Lagi pula berbentuk berbentuk apa? Berbentuk kunyah. Ummu Kulthum isim alam syakhs. Lagi pula berbentuk kunyah. Kunyah lah, sebab ada ummu. Jadi Ummu Kulthum di sini ialah anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satunya. Nama orang lain pun boleh. Lagi wa abil harithi, wa abil harfi, dan abil harf ni lil asadi, untuk singa. Ni abil harf ni ialah alam jenis. Lagi pula peseng kunyah. Tadi peseng nama. Nama bagi asal apa dia? Isim alam jenis dia Usamah. Tapi kunyah dia Abul Harf. Ni orang Arab lah. Kita mungkin pelik sikit, apa dia tu. Senang saja kita nak faham. Apa saja perkataan yang ada abun, umun, bintun, ibnun dekat depan, itu adalah kunyah. Wa mana tadi? Wa ummi iryatin. Baca begitu. Wa ummi iryatin, itu didhabit dalam kitab Syekh Al-Harari rahimahullahu taala. Baca dengan iryata. Wa ummi iryatin, dan ummi iryatin. Tadi pun sama, ummi iryatin, bukan ummu arid. Ni dhabit dalam kitab Hasyiah Al-Harari ala Al-Fawakih Al-Janiyah. Ummi iryatin juga lil aqrabi, bagi aqrab. Kenapa sama macam tadi? Dia kadang-kadang nama dengan kunyah sama. Nama dengan kunyah sama. Tengok tadi dalam bab isim ala jenis, Ummu Arid juga bagi bagi kala jengking. Bagi kala jengking Ummu Iryad, silap. Ummu Iryad bagi kala jengking. Di sini bab kunyah pun Ummu Iryad juga. Sama. Dia kunyah dengan isim kadang-kadang boleh sama, kadang-kadang boleh beza. Cuma biasanya ghalibnya bezalah. Habis selesai. Tu untuk lil aqrabi, untuk kala jengking. Lil aqrab, untuk kala jengking. Selesai. Tu contoh laqab. Contoh kunyah. Wal laqabu, istinaf suku. Al laqabu mubtada. Okey, sebelum kita pergi pada laqab ni, kita nak lukis. Nak lukis kesimpulan bagi kunyah. Kunyah ni sebab apa orang letak kunyah? Ada 4 sebab.
kunyah. Kunyah ni terbagi berapa tadi? 4. 1, 2, 3, 4. Abun, Ummun, Ibnun, Bintun. Jadi 4 ni pula terbahagi kepada 2 masing-masing. Terbahagi kepada 2, iaitu alam syakhsi. Alam syakhs tu lah. Alam syakhsi dengan alamun jinsi. Begitulah setiap satu. Alam syakhsi, alam jinsi, alam syakhsi, alam jinsi, alam syakhsi, alam jinsi. Okey. Setiap alam jenis dengan alam syakhsi ni pula terbahagi 2. Aqil, berakal, dengan ghairu aqil, tidak berakal. Aqil dengan ghairul aqil. Pecah sendirilah. Singkat masuk. Setiap satu ni ada aqil, ghairu aqil, aqil, ghairu aqil. Lepas tu aqil ni pula, setiap aqil dengan ghairu aqil terpecah 4. Pecah 4. Pecah 4. Main lukis gini je lah. Macam bunga api tau. Pecah 4 belakang. Empat. 4 ni benda apa? 4 ni lah dia panggil sebab kunyah. Apa sebab kunyah? Sebab kunyah ada 4. Sebab kunyah, sebab diletakkan kunyah ada 4. Tulis mana ni? Yang pertama, dia panggil al-ikhbaru an nafsin. Al-ikhbar an nafsin, untuk memberitahu berkenaan dengan sesuatu. Contoh, nama Abu Talibin. Abu Talib, sebab apa? Sebab anak dia nama Talib. Itu kunyah. Sebab nak bagi tahu anak dia siapa. Yang kedua, at-tafaul war raja. At-tafaul war raja ataupun ar-raja. Kunyah tersebut untuk mengharapkan kelebihan daripada kunyah tersebut. Contoh apa dia? Contoh nama orang Abul Fadl. Al-Fadl, kurniaan, kebaikan. Maka dikunyahkan begitu supaya dia mendapat kebaikan. Supaya dia mendapat kebaikan. Bukan, supaya anak dia itu mendapat kebaikan. Supaya anak dia itu terhimpun padanya sifat-sifat kebaikan. Maka dia pun sebut Abul Fadl. Okey. Sebab apa? Ar-raja, ai ar-raja lil khair. Yang ketiga, sebab yang ketiga, al-ima'u ila dhiddi. Al-ima'u ila ad-dhiddi, memberi isyarat kepada lawannya. Contoh nama orang, nama suatu tu Abu Yahya. Hak ni kunyah bagi malaikat maut. Malaikat maut mematikan orang, terbalik Abu Yahya. Al-ima, isyarat kepada lawannya. Malaikat maut mematikan orang, maka dia terbalikkan Yahya. Yahya ni hidup, menghidupkan orang. Jadi malaikat maut dia punya kunyah dia Abu Yahya. Al-ima'u ila dhiddi,
memberi isyarat kepada dhidnya, kepada lawannya, sebaliknya. Yang keempat ni panjang. Yang keempat ialah kunyah tersebut berlaku kerana dia ada sifat tersebut, dengan sebab sama ada dia ada sifat tersebut ataupun ada penisbahan sesuatu kepada dia walaupun jauh. Contoh, Abu Dzabih, Abu Al-Dzabih, Allah, Abu Dzabih. Al-Dzabih maknanya orang yang nak disembelih. Nama tersebut, apa nama tu, diberikan kepada orang yang namanya Ismail. Sebab apa? Sebab Nabi Ibrahim alaihissalam hampir nak sembelih Nabi Ismail. Maka mana-mana nama yang namanya Ismail boleh kunyah dengan Abu Dzabih, bapa Al-Dzabih. Yang menyembelih. Apa yang menyembelih? Kerana peristiwa Nabi Ismail alaihissalam hampir nak disembelih oleh pak dia sendiri, Nabi Ibrahim alaihissalam. Inilah dipanggil penisbahan kunyah kepada sebab sesuatu walaupun jauh sekalipun. Bukan dia nak kata dia kena sembelih, tapi masalahnya nama dia itu ma'ruf pada peristiwa seorang rasul yang bernama Ismail hampir kena sembelih dengan pak dia. Begitu. Jadi empat itulah, kena pada empat semua tu. Empat. Habis. Tu pembahagian kunyah. Abul Bashar. Abul Bashar. Abul Bashar. Ish. Boleh? Abul Bashar. Betul. Apa tadi nak kata? Dia bahagi lagi. Setiap empat ni, empat ni, setiap ni bahagi dua pula. Dua. Buat sendirilah. Dua. Apa dua tu? Satu mu'rab, satu mabni. Ada isim mu'rab, ada isim mabni. Jadi jumlah semuanya ialah sebanyak 128. Kunyah, perbahasan kunyah ada 128. Tu kesimpulan dia. Habis, selesai. Qala al-musannifu rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Kemudian wal laqabu, bermula laqab itu khabar ma barang, yakni lafaz tusillah tu. Tusillah pula dah. Tu isi mausul, khabar. Lepas tu berhajat kepada silah. Asy'ara, tu silah dia. Yang memberitahu ia ataupun yang memberi faham ia. Ia ma bi rif'ati musammahu, dengan tertingginya benda yang dinamakannya. Dinamakan ma tu. Tu balik pada ma. Dengan tertingginya orang yang dinamakan. Contoh kazainil abidin. Kazainil abidina, penghias orang-orang yang beribadat pada Allah Ta'ala. Tu menunjukkan ketinggian tu. Tu dia panggil sebagai apa? Dipanggil sebagai laqab. Dipanggil sebagai laqab. Au bida'atihi, ataf kepada birifati musammahu, ay bida'ati musammahu, dengan makna ataupun dengan kejiannya keji orang yang dinamakan tu. Menunjukkan kekejian pada orang yang dinamakan dengan laqab tersebut. Contohnya kabatatin, kabatatin. Seperti batah. Batah ni ialah nama bagi itik. Nama bagi itik. Kita letak pada orang laqabnya apa dia? Laqabnya itik. Sebab apa laqab itik? Sebab dia tu lemah. Peseng lemah ni, peseng tak kuat mana ni, kita namakan itik. Maka tu laqab yang buruk lah. Wa anfin naqati, dan juga hidung unta. Orang Arab pun memberikan laqab ni kepada benda yang tak bagus.
Ini benda buruk lah ni. Jadi ni laqab. Ni dia panggil sebagai laqab, gelaran. Kunyah tu adalah nama yang depannya ada Abu, Ummun, Ibnu, Bintun. Kalau laqab ni senang cerita gelaran, sama ada baik ataupun buruk. Nama tu namalah. Okey. Wa idza jtama'a, selesai faham tiga-tiga tu, dia pun buat persoalan. Dah kalau himpun dua-dua tu nak dahulu mana? Wa idza jtama'a al-ismu wal laqabu, dan apabila berhimpunlah fa'il oleh nama, ataf, wal laqabu, dan laqab. Kalau berhimpun antara laqab dan juga nama, wajaba ta'khirul laqabi. Jawab, niscaya wajiblah fa'il mengakhirkan akan laqab. Mana letak isim dulu, laqab kemudian. Fil afsahi, dia ada dua nuskah sini, ada yang fil afsahi, ada yang fil asahi. Biasanya kitab nahwu, kitab bahasa, dia akan sebut afsah. Menurut pandangan yang lebih fasih, lebih fasihnya didahulukan isim kemudian laqab. Maknanya kalau didahulukan laqab kemudian isim boleh juga, tapi tidak afsah. Contoh nahwu, wa mithalu dzalika nahwu. Bermula contoh demikian itu umpama jaa Zaidun Zainul Abidin. Telah datanglah oleh Zaid. Siapa Zaid tu? Zainul Abidin. Tu. Jadi Zainul Abidin laqab, laqab yang baik. Zaidun tu isim. Laqab tu apa? Zaidun tu isim, Zainul Abidin itu laqab. Lepas tu nak i'rab apa? Wa yakunul laqabu tabi'an lil ismi fil i'rabi, dan adalah laqab itu, al-laqabu isim yakun, khabar yakun, tabi'an mengikuti ia laqab, lil ismi akan isim, lam zaidah ismi maf'ulun bih, bagi tabi'an mengikut pada akan isim, fil i'rabi, pada i'rab. Dia panggil bab tawabi'. Tawabi' apa yang sesuai di sini? Dua sahaja, iaitu sama ada atfu bayan ataupun badal. Badal kul minal kul ataupun atfu bayan. Tu i'rab pertama. I'rab kedua boleh juga kita i'rab Zainul Abidin. Zainu tu khabar bagi mubtada mahzuf, taqdir huwa, bermula dia Zaid, Zainul Abidin. Pun boleh. Ataupun kita nak i'rab dia sebagai maf'ulun bih bagi fi'il mahzuf, boleh juga. Jaa Muhammadun a'ni Zainal Abidin. Boleh juga. Jadi boleh i'rab 3 lah. Boleh i'rab 4. Sama ada ataf bayan atau badal, ataupun khabar bagi mubtada mahzuf, ataupun maf'ulun bih bagi fi'il mahzuf. Sama ada nama tersebut murakkab atau mufrad. Sama ada nama tersebut mufrad atau murakkab. Mufrad satulah, single, Zaidun, tu mufrad. Ataupun murakkab, Abdullah, jaa Abdullahi Zainul Abidin, tu murakkab. Wa yakunu laqabu bihil sa, illa, melainkan. Melainkan ada pengecualian lah. Illa, melainkan, mana tadi? Illa idza kana mufradaini, melainkan apabila adalah kedua-duanya isim dan laqab tu mufradaini, mufrad kedua-duanya. Biasanya laqab ni dia idhafah, mana ada dua lah, Zainul Abidin dan sebagainya. Tapi kalau isim ni mufrad, laqab pun mufrad. Contoh isim mufrad Zaidun, mufrad, dia tidak ada idhafah mana-mana, macam Abdullah tak ada. Laqab pun mufrad. Contoh tadi itik tu, itik apa tadi? Mana tadi? Battah, kabattah. Contoh itik. Jadi kalau contoh laqab dengan isim tu dua-dua mufrad, maka dia kata fayajibu idafatul ismi ila laqabi, maka wajiblah. Wajib sini menurut jumhur ulama Basrah. Wajib di sini ialah menurut jumhur, majoriti ulama Basrah. Wajib fa'il idafatu. Idafatu tu dia tu muannas boleh ke tak? Dia yajibu tu muzakkar, sebab idafatu tu masdar. Adafa yudhifu idafatan, maka kalau masdar tidak ada masalah. Kalau masdar tidak ada masalah.
Idhafatul ismi, wajib oleh fa'il idhafat isim ila laqabi, kepada laqab. Tapi kalau dua-dua isim dengan laqab ini, dia ni dua-dua ni mufrad, maka dia idhafat. Jadi laqab tu akan jadi mudhafun ilaih, ya. Contoh nahwu ay wa mithalu dzalika, bermula contoh demikian itu Sa'idu Kurzin. Kurzin tu laqab, Sa'id itu nama orang. Contoh kita buat ayat jaa Sa'idu Kurzin. Jadi Kurzin akan i'rab sebagai mudhafun ilaih, Sa'idun i'rab sebagai fa'il. Ataupun kita buat ayat mubtada khabar, Sa'idu Kurzin talibun. Jadi talibun khabar, Sa'idu mubtada wa huwa mudhaf, Kurzin mudhafu ilaih. Begitu. Wala tartiba bainal kunyati wal ismi. Istinah suku pula. Tadi laqab dengan isim. Kalau kunyah pula wala tartiba, tidak ada sama sekali jenis tertib. Tartiba isim la dinafil jinsi, tidak ada sama sekali jenis tertib. Sabitun khabar la dinafil jinsi, sabit ia bainal kunyati, antara kunyah ataf, wal ismi da isim tak ada. Maknanya nak start kunyah dulu boleh, isim kemudian boleh, isim dulu boleh, kunyah kemudian boleh, boleh berlaku. Wala bainal kunyati wal laqabi, ay wala tartiba sabitun bainal kunyati wal laqabi, dan tidak ada juga tertib sama sekali antara kunyah dan laqab. Contoh kunyah Abu Bakrin Zainul Abidin, Zainul Abidin Abu Bakrin, boleh berlaku. Tak ada tertib. Habis, selesai. Yang ada tertibnya laqab dengan isim saja. Tu pun pandangan jumhur Basrah, kena dahulu ke isim kemudian laqab. Qala wa yanqasimul alamu aidan. Ini nisbah pembahagian alam yang ketiga pula. Tadi alam pertama alam jenis, alam syakhs. Pembahagian yang kedua isim, kunyah dan juga laqab. Pembahagian yang ketiga nisbah murakkab dan mufrad pula. Wa yanqasimu, dan terbahagi ia al-alamu fa'il, alam juga aidan. Aidan ni kita boleh i'rab dua, sama ada hal atau maf'ul mutlaq bagi fi'il mahzuf. Sama ada hal ataupun maf'ul mutlaq bagi fi'il mahzuf, takdir adi'u aidan. Adi'u aidan. Jadi gitulah. Aidan tu apa dia? Aidan ay kama sabaqalah, seperti mana telah terdahulu terbahaginya alam kepada dua, begini juga kepada dua. Ila mufradin wa murakkabin jar majrur wa murakkabin ataf, kepada isim alam mufrad dan isim alam murakkab. Senang ni. Mufrad di sini ialah ma laisa musannan wala jam'an, benda yang tidak musanna dan bukan jamak. Sebab mufrad ni ada macam-macam takrif. Ada yang bertakrif dia ma laisa jumlatan wala syabihan bil jumlah. Ada yang macam tu mufrad. Mufrad hak tu itu bab munada. Tu dalam bab munada. Ni mufrad ni maknanya ma laisa musannan wala jam'an. Benda lafaz yang bukan musanna bukan jamak. Bukannya ma laisa jumlatan wa shibih wa ma laisa jumlatan wala shibhaha, bukan tu. Bukan makna ma laisa jumlatan wala shibhal jumlah, benda yang bukan jumlah dan bukan shibih jumlah. Hak tu pun mufrad juga. Itu dalam bab munada. Bukan, tu dalam bab khabar. Kalau munada ma laisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Begitu. Tiga mufrad. Sekali lagi mufrad ni ialah ma laisa musannan wala jam'an, lafaz yang bukan musanna bukan jamak. Ada mufrad kedua dengan makna ma laisa jumlatan wala syabihan bil jumlah, benda lafaz yang bukan jumlah dan bukan syabih bil jumlah. Itu bab khabar. Ada khabar jumlah fi'liyah, khabar jumlah ismiyah, khabar syibih jumlah. Syibih jumlah tu syabihan bil jumlah. Khabar mufrad. Contoh Zaidun qaimun, itu khabar mufrad. Qaimun tu seekor ya. Kalau jumlah ismiyah, khabar jumlah ismiyah, kita buat Zaidun abuhu qaimun. Abuhu mubtada kedua, qaimun khabar bagi mubtada kedua, jumlah tu khabar bagi mubtada pertama. Tu jumlah khabar, itu khabar jumlah ismiyah. Kalau khabar dia jumlah fi'liyah, qama bukan Zaidun qama, tu jumlah fi'liyah dia punya khabar dia.
Kalau syabih bil jumlah pula, Zaidun fil masjid. Zaidun mubtada, fil masjid ta'alluq syartu mahzuf, khabar. Tu syabih bil jumlah. Yang kedua, mufrad yang kedua, ma laisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Benda yang bukan mudhaf dan bukan syabih bil mudhaf. Tu bab munada. Ya abdallahi, tu mudhaf. Maka dia bukan mufrad lah. Ya Zaidu, tu mufrad. Sebab dia bukan mudhaf. Bukan mufrad nisbah dia tu satu perkataan, bukan. Mufrad nisbah dia tidak mudhaf. Dia tidak mudhaf ilaih. Situ. Jadi Zaidu, ya Zaidu tu ada dua mufrad situ. Zaidu dengan makna dia tu mufrad yang bukan musanna, bukan jamak. Zaidu dengan makna mufrad itu dia bukan idhafah. Dalam bab munada nanti. Allah, mufrad pun panjang dah. Habis mufrad, selesai mufrad. Murakkab lawan dia lah. Murakkab lawan dia. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, okey, dan murakkab, wa murakkabun, dan murakkab. Okey, murakkab mana ada dua perkataan. Ada dua perkataan di sini. Okey. Maka dia kata okey. Oh, silap ni. Sekejap silap ni. Sekejap. Mufrad tu betul, tapi mufrad sini lawan murakkab. Mufrad sini lawan murakkab. Mufrad sini ma laisa murakkaban. Lawan murakkab jadi ada empat lah mufrad ni. Ada empat. Yang sininya ma laisa murakkaban. Sebab nak cerita berkenaan dengan isim alam ni, ada yang satu perkataan, ada yang lebih dua perkataan. Satu perkataan dan ada dua perkataan. Dua perkataan tu dia panggil murakkab, satu perkataan dia panggil mufrad. Jadi ada empat lah. Ni yang keempat, ma laisa murakkaban. Mufrad ni ialah barang ini lafaz yang tidak murakkab, yang tidak tersusun dengan lafaz lain. Tu murakkab, itu mufrad dengan makna sini. Jadi mufrad dengan makna tadi yang bukan dua, bukan tiga, betul juga, tapi bab lain lah. Murakkab, mufrad yang bukan jumlah dan syabih bil jumlah, tu bab khabar. Mufrad yang bukan mudhaf dan bukan syabih bil mudhaf, itu bab munada. Tu lain lah. Jadi sini lawan bagi murakkab. Okey. Ka Zaidin ay wa dzalikal mufradu sabitun ka Zaidin. Bermula demikian mufrad itu sabit ia seperti lafaz Zaid. Zaid itu mufrad sebab satu perkataan, dia tidak disusun dengan perkataan lain. Wa Hindin atah, dan Hindin. Hindin ni nama bagi orang perempuan boleh, laki boleh. Orang Arab tapi jaranglah kita jumpa sekarang ni nama Hindun. Takut orang buat peli pula Hindu. Okay. Tu mufrad. Wal murakkabu atah pada mufrad, dan murakkab bukan. Kita buat istinah. Murakkab tu mubtada, thalathatu khabar, aqsamin mudhafu ilaih. Bermula lafaz murakkab itu tiga bahagi pula. Berapa? Tiga bahagi tu. Badal murakkabun idhafiyun, murakkab yang dibangsakan kepada idhafi. Idhafi ni murakkab idhafi ni murakkab murakkab yang ada mudhafu ilaih. Murakkab yang ada mudhafu ilaih, itu murakkab idhafi. Tu mudah cerita lah tu. Murakkab idhafi tu mudah ceritanya, mudhafu ilaih. Kalau nak ta'rif, tulis ta'rif ni. Murakkab idhafi ialah kullu kalimataini. Kullu kalimataini, setiap dua kalimah. Kullu kalimataini, setiap dua kalimah. Nazalat thaniyatuhuma. Nazalat thaniyatuhuma. Slow lah tu. Manzilatat tanwini. Manzilatat tanwini mimma qablahu. Noktah. Sekali lagi, kullu kalimataini, setiap dua kalimah. Nazalat, yang mana menempatilah thaniyatuhuma, lafaz yang kedua daripada dua lafaz tu, manzilatat tanwini, menempati tempat tanwin, mimma qablahu, daripada barang yakni lafaz yang sebelum yang kedua, iaitu lafaz pertama. Contoh Abdullah.
Abdu Allah. Jadi Allah tu lafaz yang kedua daripada dua lafaz. Lafaz yang kedua iaitu Allah menempati tanwin pada lafaz yang pertama. Bukan tanwin, menempati tanwin. Faham elok tu. Menempati atau kita kata ganti tanwin. Lafaz yang kedua tu menempati tanwin bagi lafaz yang pertama. Patutnya abdan, tiba-tiba ada Allah, abdullahi. Jadi Allah tu menempati tanwin lafaz sebelumnya. Begitu. Tu takrif murakkab idhafi. Habis selesai. Kemudian ka abdillahi, seperti lafaz Abdillah ataf, wa abdurrahmani dan Abdurrahman ataf, wa jami'il kina dan seluruh kunyah. Abu Bakrin, Ummu Kulthum, bintu Umar, macam-macam. Tu semua murakkab idhafi. Tu isim alam yang pertama yang murakkab. Yang kedua pula ataf pada murakkab, ataf pada murakkab idhafi. Wa murakkabun masjiyun, dan murakkab masji. Kita dah bagi dah takrif dulu murakkab masji. Murakkab masji dua lafaz juga. Murakkab masji dua lafaz juga. Okey, murakkab masji dulu kita dah bagi dah takrif dia, cuma tulis lagi lah. Tulis lagi. Sama juga macam tadi, kullu kalimataini, setiap dua kalimah. Kullu kalimataini ni murakkab masji. Kullu kalimataini, setiap dua kalimah. Nazalat thaniyatuhuma, salihat tadi ya. Nazalat thaniyatuhuma manzilata. Sama lagi, manzilata, cuma ubah sini saja. Manzilata ta'it ta'nifi. Situ ya ubah. Kullu kalimataini, setiap dua kalimah. Nazalat, yang menempatilah oleh thaniyatuhuma, oleh lafaz yang kedua daripada dua lafaz tu. Manzilata ta'it ta'nif mimma qablaha. Menempati ta ta'nis daripada lafaz sebelumnya. Contoh ka ba'la bakka. Ba'la bakka. Ba'la satu lafaz, bakka satu lafaz. Bakka tu menempati ta ta'nif bagi lafaz sebelumnya. Jadi beza murakkab masji dengan murakkab idhafi. Murakkab idhafi menempati tanwin kepada lafaz sebelumnya. Kalau murakkab masji menempati ta ta'nif pada lafaz sebelumnya. Ta ta'nif apa dia? Talibatun. Tu ta ta'nif lah. Habis dah ba'la baka mana tadi? Murakkab masji. Ka ba'la baka, seperti lafaz ba'la baka. Dia asal daripada ba'la dengan baka. Hatta ataf. Wa hadra mauta. Hadra maut. Hadra dengan maut. Wa sibawaihi. Siba waih. Siba dengan waih. Habis. Wa murakkabun isnadiyun, dan murakkab isnadi. Murakkab isnadi. Murakkab isnadi ni senang ceritanya ialah murakkab yang ada musnad ilaih. Musnad ilaih mendatang apa? Kalau nisbah fi'il fa'il, musnad ilaih tu fa'il, musnad tu fi'il. Kalau nisbah mubtada khabar, mubtada tu musnad ilaih, khabar tu musnad. Terbalik je. Kalau fi'il fa'il, fa'il tu musnad ilaih, fi'il tu musnad. Mubtada khabar, mubtada tu musnad ilaih, khabar tu musnad. Macam mana nak bagi mudah faham? Mudah kita nak kata dia musnad ilaih dengan musnad. Senang saja. Isim dia mesti musnad ilaih. Lepas tu kita ikut. Okey, fa'il mesti isim, maka isim musnad ilaih. Mubtada mesti isim, tidak boleh fa'il, maka dia pun musnad ilaih. Khabar tak mesti isim. Khabar boleh jadi isim, boleh jadi fa'il. Tu yang senang. Isim mesti musnad ilaih. Lepas tu fi'il musnad isim lah, bukan isim, maka fi'il musnad. Fa'il musnad ilaih. Mubtada mesti isim, maka mubtada musnad ilaih. Khabar tak mesti isim, maka khabar itu musnad. Gitu formula dia. Jadi tersusun antara fi'il fa'il. Kat sini dia bagi contoh kabaraqa nahruhu. Nahruhu bukan nahwuhu, bukan waw ra. Kabaraqa nahruhu, tu nama orang. Nama orang tu macam ayat dah. Baraqa nahruhu wa syabaqarnaha, tu ayat tu fi'il fa'il belaka tu.
ayat fi'il fa'il tapi dia isim alam, terkategori murakkab isnadi. Tu dia isim alam saja hari ni weh. Sejang dah. Lepas tu isim mausul, isim isyarah, wallahu ta'ala a'lam. Situ lah. Kalau kita lanjut takut berhenti tengah. Bila berhenti tengah sejam lagi ya. Lain kali pula insya-Allah taala, wallahu taala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.